Assalamualaikum. Salam Jumaat. Salam segala penghulu hari ya. Waalaikumsalam. Dah setengah jam dah balik solat Jumaat. Waalaikumsalam. Kau ada yang memberi salam. Harap-harap hari Jumaat ni semua sihat-sihat ya. Ya, salam Jumaat. Salam Jumaat juga dikembalikan. Apa kes ya? Kes baru. Kita tengok kes ni tak ada kena-mengena dengan politik, ni kena-mengena dengan bab agama saja. Jom kita tengok kes apa. Jadi insya-Allah sebelum tu kita share sesiapa yang rakan dengan Mujahid Yusof Rawal tu kan, bekas Menteri Agama kita tu, tolong tag kat dia sekali. Tolong tag kat dia sekali ya. Ya, salam Jumaat, salam Jumaat. Okey, kepada yang bercuti Johor cuti, Kedah cuti tak silap saya Kelantan cuti, Jumaat Sabtu. Kepada yang cuti, selamat bercuti. Ya. Semoga cuti anda bermakna. Pembukaan ahli baru. Ada insya-Allah. Okey, nak cerita dalam live ni, nanti orang kata saya mabuk gilakan pasal ahli. Tapi okey, saya mulakan dulu sebelum cerita pasal apa Mujahid Yusof Rawal ni. Okey, terutama sekali Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat, salam kasih sayang dan juga salam bercuti. Okey. Saya ingat hampir 3 atau 4 hari saya dah mula berlatih semula. Ni bukan nak belagak ke riak ke apa tidak Kita hanya cuma share sebab semalam ada gambar yang saya update, gambar baru tu, ada orang kata tangan saya nampak macam ada sakit, ada kata macam bengkak. Okey, sebenarnya gini. Setelah selesai mandi, saya nak ke satu program. Okey. So bulu saya tengah basah dan juga betul ada yang ada lengan tu bengkak-bengkak sikit. Sebab bengkak tu kan sebab apa? Bengkak sebab latihan semula ya. Ni tengok ni. Okey. Ni bukti ni. Gini, dia bulu saya sebenarnya kena gini, kena belai selalu sebab orang rumah dah selalu belai bulu ni. Dah manja, dah macam titik bonding. Okey. Tangan tak ada apa-apa pun. Okey, nampak? Tangan sihat. Okey. Kepada yang doakan semoga saya sihat, terima kasih saya ucapkan. Nampak? Tangan sihat, tak ada apa. Cuma ada sikit-sikit bulu hilang ni. Nampak? Okey, tangan tak ada apa Kepada sahabat-sahabat yang mendoakan saya sihat, terima kasih. Semoga Allah Ta'ala bagi kamu pun kesihatan juga. So, InsyaAllah dalam planning antara dua ya. Antara dua, kalau diizinkan Allah Ta'ala, saya mungkin akan buka gelanggang bawah pokok mesing di Bukit Gambir ni. Ataupun Muay Thai. Sebelum saya lulus ROS. Jadi yalah, sekarang kena ROS, sekarang kena chop gangster lagi kan. Apa-apa ROS kata dia. Yang ada ROS buat gangster. Yang ada ROS pun buat gangster, dia orang tak nampak. Jadi tak apalah. Dia nak sangat ROS, kita bagilah dia ROS. Dia nak sangat rose kan, kita bagilah dia rose. Dengan bunga-bunga rose saya bagi dia, tak apa. So dia kata ada ROS berdaftar ni bukan gangster. Tapi tak apalah, kita tengoklah kan. Bila dah daftar ROS besok, jangan pula datang cakap kita gangster lagi. Itu jam memang sendiri mau ingat lah. So insyaAllah saya dalam perbincangan untuk kita ada street fighter. Okey, kalau tanya saya apa beza street fighter dengan fighter biasa? Ya, bezanya banyak. Saya akan adakan satu perlawanan Muay Thai yang real. Okey, naik pentas
di Bukit Gambir ni, insyaAllah dalam proses tengah siapkan fail apa semua untuk buat permohonan. Nanti Kang tiba-tiba kena kacau pula, kata saya buat gelenggang haram pula. So insyaAllah kita akan buat kat Dewan, buat besar-besaran. Saya ingat kita akan ambil 5 pasangan untuk fight. Tak apa, setakat modal tu insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Tak payah pening-pening. Kita akan buat street fighter, kita akan ada tali pinggang. Dan juga sesiapa nak follow kita, nak apa sumbang ke, nak tumpang banner ke apa semua, tak ada masalah. So okay, so saya akan buat betul-betul. Sebab saya pun rasa dah lama diam. Bila kita diam ni, ada setengah orang kata kita mati, ada setengah orang kata kita takut, ada setengah orang kata kita goyang. Bukan. Berdiam diri ni bukan takut, bukan goyang, bukan mati, tetapi matikan diri, muhasabah diri. Kan ada orang kata saya ni ego. Saya rasa ego bab betul tak salah kot, kan? Jadi kalau kita ego bab yang betul, ego benda yang betul, tak salah. Jadi apa pandangan manusia ni, kita tak boleh semuanya nak 100% betulkan je. So nak tak nak, kita dengar kanan keluar kiri, dengar kiri keluar kanan. Itu lagi baik. Okay? Member-member bagi pandangan pun kadang bukan semuanya betul. Faham? Yang bunyi banyak ni pandai, tapi bila kata buat kebaikan, masing-masing banyak alasan. Masing-masing banyak bunyi. Nak keluar RM10 dari kocek susah. Tapi nak tumpang nama, wah, bukan main hebat. Okay. So saya pendekkan cerita. Sebab kita akan ada street fighter kat Bukit Gambir ni bila tu saya akan bagi tahu. Mungkin saya akan buat lepas raya kot, sebab saya sekarang tengah buat sedikit kerja untuk permohonan ROS. Okay. Jadi insyaAllah mungkin Allah Ta'ala akan mempermudahkan. Okay. Segala apa yang kita merancang, segala apa yang kita ni, Allah Ta'ala yang menentukan. Baik buruk, kerja Allah Ta'ala. Macam saya cakap hari tu. So insyaAllah, terutama sekali, okay, tujuan saya buat live ni khas untuk kita punya kekanda lah. Kekandaku Mujahid Yusof Rawah. Tak payah meroyan lagi lah. Sudah-sudah. Dan juga apa, Khalid Samad, tak silap. Stop. Okay, ini bukan nak masuk dalam politik apa, sudah tak ada langsung. Okay, buang masa cerita-cerita pasal politik pun. Okay. Kerajaan pun dah tukar. So stop lah meroyan tu. Kelakar. Awak sebagai seorang menteri bekas. Okay, menteri agama, bila awak meroyan ni nampak macam dalam filem apa, Nobita, Giant meroyan, tahu tak Giant? Giant dalam kemarahan tak dapat belasan orang, dia meroyan kan, macam tu lah. Ni awak meroyan nampak kelakar. Okay, dengan spek mata awak, 4 mata awak tu kan, kelakar. So stop meroyan lah. Okay, awak mempertikaikan apa menteri agama baru. Come on lah, ini rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Faham? Kan macam awak selalu cerita bab agama, Rabbil Alamin lah, apalah tulah ni lah. Tapi dalam masa yang sama, awak sendiri meroyan. Awak sendiri tunjuk yang awak tak profesional. Teruk sanggut. Okay. So kita fikir satu perkara lah. Yang kalah tu tak ada kalah, bagi pula yang menang buat kerja. Okay, bagi yang baru buat kerja. So awak kata kalau awak perfect dulu kan, awak kata awak buat kerja betul-betul, rakyat tak bising kot, kan? Rakyat pun mungkin tak ada yang nak maki-maki amun awak. Okay. Masing-masing ada agama masing-masing. Masing-masing ada pegangan masing-masing. Masing-masing ada pendirian masing-masing. So kat situ saya nak cakap satu benda apa. Yang jelas sekali, kita bukan tak boleh sibuk dengan agama lain. Boleh. Tapi ada caranya, kan? Ada batas dia. Ada limit-limitnya. Okay. Agama Islam dulu masa kau menang, masa kau duduk dalam menteri agama dan apa ni, subhanallah, pegang kuasa sebagai menteri agama, engkau tak nak pula apa ambil berat tentang agama engkau sendiri. Kau sibuk Rabbil Alamin. Kau faham ke maksud Rabbil Alamin tu? Aku tanya kau lagi sekali ni. Faham? Kau faham tak apa maksud Rabbil Alamin tu? Rahmati alamin lah, apa alamin, banyak sangat kau punya alamin. Simple aja Mujahid Rawah. Simple.
Aku nak bagi kau satu pengajaran yang senang sekali. Okay? Ulama besar kita dulu, Imam Al-Ghazali. Okay? Saya rasa saya pernah baca buku tulisan beliau yang mengatakan sebelum kamu apa, subhanallah, sangkut pula, jam pula otak ni. Sebelum kamu menilai diri orang lain ataupun menilai rumah orang lain, kamu nilai diri kamu dan juga rumah kamu sendiri. Setelah itu, kamu baru sibuk dengan hal orang lain. Maksudnya simple. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa sebelum kita sibuk dengan agama orang lain, kita sibuk jaga agama kita dulu. Okay? Kita jaga agama kita dulu, kita jaga rumah ibadah kita dulu. Setelah itu, barulah kita sibuk dengan agama lain. Faham? Sebab apa? Dalam Malaysia ni, kita ada lembaga undang-undang masing-masing. Maksudnya, perlembagaan masing-masing. Maksudnya, India jaga majoriti agama India, Kristian jaga agama Kristian, Buddha jaga agama Buddha, Islam jaga agama Islam. Faham? Ini bila kata arwah adib meninggal, kau tak sibuk pergi nak ziarah ke, nak sampai ke kubur, tak ada. Bila kaum lain meninggal, agama lain meninggal, okey, engkau sibuk pergi kalungkan bunga apa semua. Mana rahmatul alamin? Mana kau rabbil alamin? Sedangkan kau pegang dua kalimah syahadah sama dengan arwah dipegang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Simple. Tapi kau sibuk dengan yang lain. Faham tak? Okey. Dan saya nak memahamkan juga kat sini kepada, saya tahu saya banyak juga member yang non muslim. Okey, kepada non-burn, tak kira yang mana India atau China, jangan salah faham. Saya bukannya racist. Saya bukannya cakap kita kena lawan dengan China, India. Tidak. Maksudnya kita kena jaga agama masing-masing. Dan ada segelintir salah faham. Sehingga telefon saya, WhatsApp saya kan, Long, kenapa sekarang Long jadi lain macam? Bukan. Long tetap sama. Saya tetap sama. Dulu macam mana yang awak kenal, okay? Dan juga sekarang. Sama je. Mungkin cara percakapan ada berubah sikit. Itu normal. Okay? Cuma kat sini saya cakap, kita kena jaga agama masing-masing. Maksudnya, macam India. Okay, contoh, walaupun saya faham tentang Gita, tentang kitab Hindu, tak 100% saya boleh masuk campur dalam hal majoriti agama Hindu. Sebab apa? Saya bukan agama Hindu. Cuma daripada segi pandangan, teguran, nasihat boleh. Sama juga macam Hindu. Okay, walaupun ada fahaman di dalam fahaman Islam, okay, mungkin dia orang ada kaji ke, ada ambil tahu tentang Islam, tapi mereka tak boleh masuk campur dalam hal Islam. Boleh bagi pandangan juga nasihat, itu saja. Faham? Pandangan yang macam mana, nasihat macam mana, kita kena ambil tahu juga. Okay? So, kita ni sebagai Islam ni, patutnya kita pegang teguh pada perjalanan kita. Faham? Kita pegang pada kitab Al-Quran kita yang 30 juzuk dan juga hadis ataupun sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini kau sibuk dengan kau punya rahmatan alamin, kau sibuk dengan kau punya rabbil alamin, tapi kau sendiri tak faham apa yang kau bawa ni. Selama kau jadi menteri agama, aku minta maaf lah. Aku memang tak respect langsung dengan kau. Sebab tu aku engkau je, kan? Aku ni dengan kafir aku respect, tapi dengan kau langsung tak respect. Sikit pun tak respect. Nak tanya kau ni, Mujahid Rawah. Okay? Simple. Satu soalan yang simple. Selama engkau jaga jadi menteri agama dalam Malaysia ni, apa engkau buat? Kononnya pintu hotel tak boleh ketuk. Kononnya pintu rumah orang tak boleh ketuk. Atas sebab, itu maksudnya apa? Hal apa? Peribadi masing-masing. Subhanallah. Dosa tak nampak. Memanglah dosa tak nampak. Dosa kalau engkau nampak, engkau sendiri pun sujud pada Allah Ta'ala, takkan bangun-bangun. Faham? Sebab apa? Allah Ta'ala tutup hijab kita ni supaya kita nampak dosa kita. Kalau kita nampak dosa kita, siang, malam, pagi, petang, kita takkan bangun daripada sujud lah. La hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Mujahid sudah-sudah lah, tak payah nak meroyan lah. Kena terima hakikat. Sebelum ni, Allah Ta'ala bagi awak peluang, tapi awak tak bawa peluang tu dengan baik. Okay? Bila Allah Ta'ala tarik nikmat tu, jangan nak meroyan. Bermakna awak seolah-olah, awak mengaku awak tahu agama, awak mengaku awak profesional dalam agama. Kenapa awak nak meroyan? Kenapa nak meroyan? Dulu awak tak layan netizen. Awak kata suara-suara netizen yang tak selabel dengan saya tidak akan layan. Aku nak bagi je kau macam jibat derhaka ni, nak tunjuk je satu benda.
Kan, tapi hari ni Jumaat, kan, nanti orang cakap balik-balik solat Jumaat buat bukan-bukan pula. Mujahid Yusof Rawa, cermin diri kau tu dulu. Kekandaku Adinda tak terima jangan meroyan. Bila Adinda tolak pelamaran awak tu, bermakna awak sini mau ingat dah. Adinda pun tak pandang muka awak tu kekandaku. So kekandaku, untuk sedapkan hati lagi kekandaku kan. So ini nasihat lah, nasihat netizen yang pekak, yang tak setaraf dengan awak dulu kan. Dulu. Sekarang awak dengan saya sama level. Faham? Faham tak? Awak dengan saya sama level. Awak bekas Menteri Agama saja. Saya jumpa awak tepi jalan, kalau saya ludah awak, session dia sama je. Faham? Macam saya ludah orang biasa. Faham tak? Ini minta maaf lah, gasah sikit bahasa Tapi kalau saya jumpa awak, saya akan ludah awak. Gentle. Hukuman kes polis nombor 10, itu cerita dia. Sebab apa tahu? Awak satu-satu Menteri Agama yang sangat-sangat stupid. Minta maaf cakap lah. Okay? Ini bukannya nak tunjuk saya ini hebat ke baik ke apa, tidak. Sebab apa? Bila tengok cara awak meroyan, bila tengok cara awak sekarang ni asyik-asyik tak habis-habis dalam Facebook buat live je. Kenapa dulu masa awak Menteri Agama awak tak ambil tahu? Kenapa masih awak ada jawatan dulu tak sibuk buat live? Kenapa awak diamkan diri? Kenapa Siti Kasim tu buat macam-macam awak tak pernah komen? Tak pernah ambil tindakan? Kenapa? Siti Kasim tu apa? Adinda kau? Kenapa kes-kes LGBT kau diam je? Kenapa bila kau kalah sekali kau nak meroyan? Itu tak betul, ni tak betul. Menteri pintu belakang lah, apalah. Kalau menteri pintu belakang sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak jadi Perdana Menteri, faham? Okay? Minta maaf cakap lah. Mak Sabu yang bangang-bangang tu pun lagi bagus dengan kau lah. Faham? Tapi mak Sabu jangan aku sokong mak Sabu pula. Tak ada langsung. Faham tak? So Mujahid Yusof Rawa, sekali lagi, ini pesanan daripada netizen-netizen yang sama label dengan awak sekarang. Dulu mungkin awak duduk tinggi atas dasar jawatan, atas dasar Menteri Agama. Sekarang awak dengan saya ni, kau dengan aku ni, sama label je. Faham? Sama label. Kalau nak cakap pasal jawatan, aku lagi jawatan tinggi daripada kau sekarang ni. Okay? So sudah. Faham? Patutnya kau doakan Menteri Agama baru kita ni, kau bagi dia peluang, bagi dia jalan kan, untuk dia selesaikan masalah. Tengok macam mana pembawakan dia, barulah komen. Ini belum dia buat kerja, kau nak komen, kau nak bank dia. Dah lah aku simpan lipstick untuk YB tembak babi, tak jadi lipstick kepala dia, kan aku lipstick kepala kau je girang. Faham? Terima hakikat yang awak tu bukan pilihan rakyat lagi, dan juga Allah Ta'ala telah singkirkan jawatan awak. Simple je. Faham? Kalau rakyat pilih pun tu dulu. Sekarang rakyat pun dah buka mata dah. Faham? Mungkin dulu rakyat terlampau banyak sekarang pakai ribbon hitam, jadi tak nampak yang mana baik yang mana buruk. Sekarang ribbon dia dah buka dah. So rakyat dah nampak dah yang mana baik, yang mana buruk. So pesanan sekali lagi pada Mujahid Yusof Rawa, jangan nak meroyan sangat lah. Okay? Sudah-sudahlah. Dan juga Khalid Samad, Afsal, tanah Kampung Baru tak silap tanah Kampung Baru tak dapat jual, meroyan. Semua tak kena. Engkau ni, mana yang tapak Melayu lama sikit, engkau nak tolak. Mana tapak Melayu lama sikit, engkau nak tolak. Lepas tu yang tak masuk akal, sekaki aku dengar cerita 2,000. Kau bagi kat hak milik tanah 800, 1,200 nak masuk kocek. Kerajaan baru jangan dengar cakap dia. Kan, siapa dengar cakap Khalid Samad ni memang memang mangkuk lah macam dia juga. Jadi kerajaan baru saya minta satu perubahan yang baru. Satu komitmen yang baru, satu ekonomi yang baru, kan? Dan juga satu kemajuan yang baru untuk rakyat Malaysia ni. Okay? Sebab yelah, pas kena buat live. Sebab apa? Walaupun saya dekat office dengan Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin, tapi yelah bukan senang nak jumpa Perdana Menteri ni. Saya harap faham semua, insyaAllah. Dalam proses juga buat surat untuk jumpa Perdana Menteri kita, untuk bagi satu sokongan untuk saya buat gelenggang besar-besar kat sini. Dan juga saya akan panggil
fighter-fighter luar untuk datang meraihkan lagi, meriahkan lagi kan gelanggang kita insya-Allah. Belum habis lagi. Ada lagi. So, kes Khalid Samad tu dah boleh siasat dah sebenarnya. Boleh buka buku dah, boleh buka file dah. Okay, siasat lah tentang kes Khalid Samad. Mujahid Rawah pun ada makan ni, saya rasa lah kan. Bukan rasa, memang rasa. Makan ni, sebab tu dia banyak backing LGBT, banyak backing pada orang yang buat bukan-bukan, pesta arak. Jadi kau sebagai Menteri Agama, kau sendiri diam bila orang buat pesta arak apa semua, kau sendiri diam. Bermakna kau punya label kat mana, kau fikir lah. Label kau tu yang tak layak dengan netizen. Label kau bawah netizen. Ni je yang boleh cakap lah. So, kepada kerajaan baru, Menteri Agama baru. Ni permintaan. Permintaan, sekejap saya baca. Kalau ada lagi lah saya simpan. Kalau ada lagi saya baca. Saya akan tunjuk bukti sekali. Ada lagi tak? Kan aku dah padam. Rasa dah padam kot. Macam gini. Lebih kurang lah. Kalau salah tu mohon maaf pakcik Okey, sebab apa? Saya dah terpadam ataupun entahlah saya save kat mana. Assalamualaikum. Ni pesanan pakcik tu saya sampaikan Dia bagi salam. Assalamualaikum kepada anak muda Long Tiger. Saya Pak Ngah ataupun lebih kenal dengan Pak Mancing daripada Belau Utara. Jadi minta jasa baik Long untuk sampaikan suara pakcik ni bila buat live ataupun bila berjumpa dengan Menteri Agama. Okey, tak apa. Nak jumpa dengan Menteri Agama mungkin lambat kot. Tak tahu bila tahun kan. InsyaAllah lah sebab Menteri Agama pun sibuk yang baru ni. Sampaikan pesanan pakcik daripada Utara ni mengatakan tolong sayangkan rakyat di Malaysia ni dan tolong berhentikan kes mabuk. Maksudnya bila mabuk langgar orang, denda RM5,000 boleh lepas. Jadi minta jasa baik kerajaan untuk batalkan denda RM5,000 tu. Maksudnya beratkan lagi. So pesanan Pak Ngah ataupun Pak Mancing tadi, dia minta sesiapa yang mabuk, tak kira India, Melayu, Cina, sesiapa yang mabuk bila langgar orang mati, bagilah mereka hukuman seumur hidup. Ini permintaan pakcik tu, bukan saya Bagilah mereka hukuman seumur hidup. Apabila mereka langgar satu nyawa ni sampai mati, bagilah mereka hukuman seumur hidup. Sebab apa? Nyawa ni Allah Ta'ala saja yang boleh beri. Kita nak ambil nyawa orang senang-senang saja. Jadi pada kerajaan tolong mempertimbangkan. Pertama. Yang kedua, tolong batalkan balik pesta arak di Malaysia ni. Sebab kita ni negara Islam. Bila sebut negara Islam ni, pesta-pesta arak tak boleh ada. Okey, kita patut batalkan pesta arak ni. Okey. Yang ketiga, ni permintaan pakcik tu jugalah. Patutnya orang yang berani buat sesuatu perkara yang luar jangkaan ataupun luar ajaran Islam seperti Sajjad dan juga geng-geng dia, tolong ambil tindakan sewajarnya ataupun yang lebih berat. Jadi ni permintaan pakcik tu saya sampaikan. Saya nak tunjuk bukti tapi itulah, saya pun tak tahu kat handphone depan mata ni ke kat ni ke, saya pun lupa. So itulah permintaan saya pun sama kepada orang yang bila mabuk ni langgar orang mati. Kan nyawa orang ni bukan nyawa ikan. Okay, so bagilah mereka hukuman setimpanya dengan apa yang mereka buat. Sebab apa kita fikir kat Malaysia sekarang ni banyak mabuk, alkohol, langgar orang mati, denda RM5,000, denda sekian-sekian balik. Jadi mintalah jasa baik kerajaan bagi mereka hukuman seberat-beratnya. Itu permintaan daripada rakyat Malaysia. Okay, sebab pakcik daripada Utara tu pun salah seorang rakyat Malaysia juga. So, buat masa ni tak ada apa saya nak cakap. Cuma saya nak pesan sikit lagi kepada grup-grup Facebook ataupun sahabat-sahabat yang Facebook yang nampak hina Islam,
Okay, ada yang buat apa Kaabah tu jadikan gambar badut, keluar kepala badut. Tag kat saya pun tak guna. Okay. Kita bila harapkan seseorang je buat kerja, kita pun kena faham juga seseorang tu hanya dua tangan je. Bila dua tangan nak buat 10 kerja ni memang tak larat lah. Jadi apa kata kan, insyaAllah tahun baru, maksudnya 2020 ni kita tunjuk satu contoh yang baik, yang dewasa. Tolong bagi kerjasama, buat report. Bila buat report, dah buat report tu, dah jalankan apa amanah anda, tugas anda. Lepas tu report tu ambil gambar, hantar kat saya. Saya tak nak buat kerja. Kan, tak payah nak cakap dia tak kena tangkap lah, dia tak kena tu lah, tak kena lah kan. Menyesal buat report. Jangan menyesal buat report. Buat report. Buat report, hantar kat saya. Kalau betul tak kena tangkap lagi mangkuk air macam tu, tak apa. Saya keluarkan modal untuk ambil lawyer. Tak ada masalah. Kan, bukan nak cakap besar tak boriak, tidak lah. Kan. Cuma saya belum pernah lagi gilakan kuasa ke ataupun nak tunjuk kuasa kita hebat, tak. Lawyer dalam tangan ada. Kan, nak cakap lagi jelas, lagi terang. Kan. Lawyer India pun ada yang bekerjasama dengan kita. Dan ada juga lawyer Cina pun bekerjasama dengan kita. Dia cakap apa-apa masalah yang boleh kami bantu, bagi tahu. Sebab apa? Dia sendiri pun tak support dengan DAP. Dan dia sendiri pun tak support dengan kerajaan yang lepas. Maksudnya yang lepas ni baru ni. So insyaAllah lah. Kan, lawyer Melayu pun ada juga yang support kita. Daripada Batu Bahat, daripada Perak, kan, walaupun jauh, sentiasa mereka ambil berat tentang saya, mereka tanya tentang saya, mereka tanya khabar saya. So insyaAllah lah. Okay, kita cuba kita cuba. Dah macam orang Sabah pula kan. Kita inilah bila jadinya banyak sangat kawan Sabah. So kita cuba. Okay, kita cuba buat sesuatu yang baru, okay, untuk kita majukan diri kita. Dan saya nak bagi satu rahsia. Ada orang tanya saya rahsia apa yang Long berjaya. Baik, hari ni saya akan kongsikan. Sebab apa? Orang yang bagi saya amalan ni pun dia kata jangan kedekut. Maka ijazahkanlah pada sesiapa yang nak. Ada syarat. Syarat dia senang je. 3 perkara. Pertama sekali syarat dia kena mandi wajib. Dengan sebenar-benar mandi wajib. Okay? Kalau boleh kita tak bersetubuh dengan isteri kita pun, kalau boleh hari-hari kita mandi wajib. Sebab orang yang mandi wajib ni banyak manfaat dia, banyak fadilah dia, banyak pahala dia. Okay? Dan juga pakai wangi-wangian. Okay, wangi-wangian bukan yang ada alkohol yang tak ada tampak alkohol. Maksudnya seperti minyak atar kan. So minyak wangi yang tak ada alkohol yang boleh bawa solat. Okay. Nombor 2 simple je. Amalan ni akan jadi, saya cakap betul ni. Tak percaya cuba. Jangan tipu bini. Jangan main perempuan belakang bini. Maksudnya kan, kita stres lah, tension lah kan, lepas tu kita cari perempuan lain. Tak boleh Okey, ini nombor 2, kena jaga. Nombor 3, jangan tipu hak orang. Yang dulu bercerita lah. Yang baru ni jangan tipu hak orang. Dan jangan busuk hati. Bila seseorang busuk hati ni, maka Allah Ta'ala ni, bila dia doa, dia minta doa dengan Allah Ta'ala kan, ya Allah, jadikanlah aku seorang kaya raya, jutawan, hartawan kan, ataupun usahawan kan, apa sekalipun. Doa tu akan tergantung antara langit dan juga bumi. Doa tu takkan sampai pada Allah Ta'ala. Percayalah cakap saya. Tetapi bila kita ni dalam masalah, contohnya ada orang nyanyi kita ke, ada orang busuk hati dengan kita ke, nak jatuhkan kita, kita doa yang baik-baik. Ya Allah, barang siapa yang nyanyi aku, barang siapa yang cuba jatuhkan aku, ya Allah, maka engkau bukakan pintu hati dia, supaya dia kasihani aku, supaya dia sayangkan aku, supaya dia sukakan aku. Dan ya Allah, kau berikanlah dia taufik dan hidayah ya Allah untuk dia kembali ke jalanmu. Ini doa-doa para sahabat, para wali. Okay? Kalau bujang pun sama. Tetap kena mandi wajib. Dan juga kena pakai wangi-wangian. Kalau belum kahwin, janganlah berzina kan. Kalau boleh jauh berzina tu, jauhkan diri kita berzina. Jauhkan diri kita berzina. Okay, kadang-kadang orang tanya, zina ni antara kita dengan Allah Ta'ala. Betul, antara kita dengan Allah Ta'ala. So cuma ada satu perkara kat sini saya nak ingatkan. Katakan kita zina. Setelah kita berzina, kita sempat tobat dengan Allah Ta'ala, tak apa. Kalau tak sempat tobat, betul. Okay, itu pertama. Yang kedua, orang yang selalu setelah bersetubuh tak mandi wajib. Pernah tak fikir,
bila kita pergi kerja, rezeki yang kita dapat, gaji yang kita dapat, titip peluang yang kita dapat, kita bagi anak bini kita haram. Hukum dia haram. Dan segala sentuhan dia, contoh, dia sentuh ikan, sentuh nasi, sentuh makanan ni, kita yang apa, bermakna dia bagi makan anak bini pun jadi haram. Jadi haram. Dan yang paling penting sekali, dalam perjalanan dia pergi kerja, katakan berlaku kemalangan, dia meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Kubur takkan terima dia. Minta maaf cakap lah. Kan? Kita selalu ambil benda ni remeh-temeh. Kita selalu fikir, mandi wajib tak ada apalah, kan? Sebenarnya perkara mandi wajib ni jangan ambil remeh-temeh. Okay? Imam mandikan jenazah sekali, dah kafankan sekali pun tetap kubur takkan terima. Okay? Jauhkanlah, na'udzubillah. Ingat tu pesanan saya. So, yang lembu dua, kita kena fikir. Kita ambil satu contoh yang baik macam saya. Saya pun tak kata saya baik. Bila seseorang duduk dengan saya, tiba-tiba dia tiba-tiba katakanlah saya cakap kasar ke, ataupun ada yang saya kecil hati mereka, tiba-tiba mereka tak boleh terima, mereka belah daripada saya. Saya tak fikir benda tu kesilapan saya. Sebab apa? Saya fikir benda tu Allah Ta'ala jauhkan musuh-musuh saya daripada saya. Ya, serius. Dan saya tak pernah doakan pula diorang. Kan? Walaupun baru-baru ni ada orang main ilmu halus ke apa kan, sehingga saya terbaring seminggu. Jadi saya tak pernah pun doakan dia, ya Allah ni kan. Sampai ada niat, saya ada niat. Kan? Saya ada niat ni, saya ada niat. Saya niat sampai saya sendiri terfikir, orang ni aku bagi mampus terus. Demi Allah ni, demi Allah. Kan? Terlintas dalam kepala otak saya nak bagi orang ni mati terus. Tapi bila fikir balik, siapa aku ni nak ambil nyawa orang? Kan? Cepat-cepat saya istighfar, sedarkan diri saya balik. Kan? Saya bangun, bukan nak cakap saya ni baik lah. Saya solat taubat 2 rakaat, saya minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Tapi Alhamdulillah, saya dapat penunjuk yang baik. Allah Ta'ala bagi saya akal fikir yang sihat. Sehingga hari ni, saya sihat. Nampak? Biasa muka pucat, batuk kan? Batuk dah tak ada dah. Batuk dah tak ada dah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sihatkan saya, pulihkan badan saya. Dan saya cuba ubat diri saya sendiri. Dan Tok Singa pun pernah ubatkan saya kan. So terima kasih lah, saya tak lupa pada Tok Singa. So Alhamdulillah. Okay, amalan yang saya buat selama ni, Alhamdulillah mujarab. Badan saya sekarang sihat, batu-batu mana tak ada kan. Ini semua kuasa Allah. So, senang je. Kita doakan orang ni, ya Allah, janganlah kita doakan, ya Allah balas dia, ya Allah biar dia mati cepat. Jangan. Itu doa tu kan. Kita bila doakan orang ni, doa tu sebelum sampai, dia akan sampai kat kita dulu. Setelah sampai kat kita ni, baru doa tu akan pergi kat dia balik. So, kita kena doa yang baik-baik. Ya Allah, bukakan pintu hati dia, ya Allah, maafkanlah dia, ya Allah. Semoga dia dapat taufik dari hidayah. Dan juga dapat ampun daripada-Mu, ya Allah. Agar sentiasa di dalam rahmat-Mu. Dan juga, ya Allah, sentiasa dalam landasan perjalanan ihdinas siratal mustaqim. Kan? Kita doakan yang baik-baik. Doa tu akan datang kat kita, baru pergi kat dia. Jadi percaya cakap saya. Balasan Allah lagi pedih daripada balasan manusia. Balasan Allah, hukum Allah lagi dahsyat daripada hukum manusia. Okay? So, saya pun tak nak panjang-panjang. Saya nak bagi satu amalan. Amalan simple je. Okay? Kita kena pegang 5 waktu. 2, 4, 4, 3, 4. Ini bukan lembu ekor Jangan pula pergi main 5D. Ini lembu talian untuk kita direct dengan Allah Ta'ala. Apa amalan dia? Setelah solat subuh. Okay? Setelah solat subuh. Dia ada 2. Kalau saya amalkan yang kata orang apa, yang saya nampak mujarab Allah Ta'ala bagi saya kan. Yang Allah Ta'ala bagi kat saya, dapat keluarga yang bahagia. Okay? Rumah tangga tak ada gaduh, bohong. Kita tak adalah gaduh sampai perang-perang dalam Facebook. Kita tulis itulah ini, tak ada. Okay? Lepas tu apa? Buat site apa benda tak ada. Sebab kalau kata buat site, saya ada buat. Site ni saya tak ada buat. Okay? Oh, status. Alamak, maklumlah saya ni fail bab status-status ni. Sebab kita bukan kaki status. Tak ada. Okay? Saya kalau kata saya kadang tergasar dengan bini saya akan jumpa bini saya malam, saya akan pujuk bini saya, minta maaf. Tak ada pun, jom kita pergi makan. Simple je, perempuan pergi makan, habis cerita. Belikan makeup, habis. Cair. So, bila kata bini kita agak-agak tergasar bahasa dengan suami kita, simple, senang. Bukan susah pun. Buat air kegemaran suami kita ke, makan minum kegemaran suami kita kan, minta maaf, minta ampun, habis cerita sebenarnya. Suami pun tak ada simpan dendam dah. Simple. Rumah tangga ni, asal garang hidup, kita mesti ada gaduh, mesti ada bertekak, sedangkan bibir dengan lidah yang dekat dengan gigi ni tergigit air-air. Kan? Kadang-kadang sampai pecah. So, simple. So,
simple. Apa doa dia? Saya akan bagi. Okay? Saya ijazahkan lah sebab saya kena sebut ijazah sebab saya dapat amalan ni pun diijazahkan oleh salah seorang tok yang terkenal, saya tak nak sebut nama. Simple. Sebelum solat subuh, kita bangun awal sikit, 15 minit ke 20 minit awal kita bangun. Sebelum azan subuh, bacalah Al-Waqi'ah tu. Ini rahsia kekayaan saya. Saya share ni, saya tak segan ni nak share pasal kekayaan saya ni. Bacalah Al-Waqi'ah tu. Okay. Setelah solat subuh, baca. Simple 40 kali. Dia tak berat, tak apa pun. Kan? Tak berat, tak apa. Simple. Allahu ya Razak, Allahu ya Razak, Allahu ya Razak, Allahu ya Razak. 40 kali. Ingat. Okay. Allahu ya Razak 40 kali. Barang siapa baca selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib, maka Allah Ta'ala tak akan putuskan kekayaan dia. Maka Allah Ta'ala akan berikan dia rezeki yang melimpah ruah. Mungkin tak tahu. Kalau bukan dari segi wang ringgit, dari segi kesihatan. Sihat. Sihat ni pun penting juga. Kalau saya tak sihat hari ni, tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, macam mana saya nak bagi nafkah pada anak isteri saya? Okay? Dapat keluarga yang bahagia pun, kaya juga kekayaan. Kan? Dapat anak kan? Contoh dapat seorang, setahun seorang, dapat bla-bla orang pun rezeki juga. Kekayaan juga. So, benda ni kita jangan mengungut. Anak ramai nanti susah nak bagi makan lah. Anak ramai susah nak itulah nak ni. Jangan macam tu. Saya selama ni kahwin kan, tunggu nak dapat cahaya mati ni punyalah lama kan. Tapi Allah Ta'ala kabulkan juga doa saya. So yang ada anak tu tolong jaga. Jangan dera anak, jangan pukul anak Tolong jaga anak. Anak ni adalah rezeki Allah Ta'ala yang bagi pada kita. Okay. Dan yang terakhir, okay, kita tak payah pakai ilmu kebal. Tapi ingat, sebelum kita amalkan amalan ni surah Al-Azim je, surah yang sangat-sangat simple. Sebelum kita amalkan ayat ni, ingat kita kena mandi wajib. Kita kena bersihkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kita jangan bermusuh dengan hamba-hamba Allah. Dan kita jangan iri hati dengan kekayaan orang atau kelebihan orang yang ada. Bila kita ada perkara-perkara ni, benda ni takkan jadi. Orang selalu tanya, Long, apa rahsia Long berani sangat? Berani kerana Allah. Dan ingat, saya amalkan 99 Qul Huwallahu Ahad. Contohnya, ada cara bacaan dia. Dan ni pun saya ijazahkan juga hari ni. Tak apa, kita share ilmu Allah ni. Senang je. Tak kira waktu pagi atau waktu malam. Kalau nak baca kan, tapi kena baca serentak. 99 kali. Dengan bacaan dia begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Telan. Sekali. Dia cara dia gitu je. 99 kali. InsyaAllah. Kalau kita tak pernah menzalimi orang, tak pernah nyanyi orang, insyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kita kesihatan, kekayaan, kekebalan. Semua ada. Lengkap. Okay, kita nampak surah Al-Ikhlas ni adalah satu surah yang remeh-temeh, tapi tak tahu manfaat dia. Sebab dia memuji nama Allah kat situ. Jadi insyaAllah, kat mana sekalipun kita turun, siapa nak bergaduh dengan kita, siapa nak tikam kita dari belakang, Allah Ta'ala akan halang kita dengan para malaikat. InsyaAllah, tikam tu takkan masuk. Walaupun peluru. Ini percaya. Amalkan. So, salah silap saya mohon maaf. Okay. Kepada Tok Mujahid, solat taubat lah. Minta ampun, minta maaf dengan Allah Ta'ala. Hidup ni entah berapa hari lagi. Mungkin hari ni, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin setahun, 10 tahun, 20 tahun lagi. Dan kita akan kembali kepada sisi Allah semula. So, jangan mempertikaian. Jangan buat apa? Mempertikaian apa dengan apa kuasa Allah. Allah tarik kuasa awak. Allah tarik awak punya pangkat, Allah Ta'ala bagi pada orang lain. So, awak kena redha. Okay. Apa pun insyaAllah, salah silap, saya mohon maaf. So, ingat, satu perkara. Kita ni hidup bukan selama-lamanya. Hidup kita akan kembali ke rahmatullah juga satu hari nanti. So, jangan sampai kita lupakan janji kita dengan Allah Ta'ala. Ingat, sebelum Allah Ta'ala tiup roh kita dalam perut ibu kita, Allah Ta'ala dengan kita ada janji ya. So, insyaAllah, harap sama-sama kita dapat tunaikan janji kita dengan Allah Ta'ala. Ingat, dunia ni kita tempat kita tumpang sementara saja. Akhirat juga lah tempat yang sebenar-benarnya. Dan satu lagi saya nak pesan. Bila kita tak bayar sewa rumah, tak bayar duit kereta, cukup 3 bulan, tukang tarik datang, minta kunci, tarik. Betul? Tak bayar sewa rumah, tuan rumah cukup 2 bulan ke 3 bulan datang, tenang kita keluar. Betul tak? Tetapi bila kita tak bayar sewa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak pernah tarik nikmat kita. Malah kita dapat rezeki yang secukupnya,
anak bini yang sihat, diri kita yang sihat, kenapa kita tak pernah fikir? Betul? Apa yang kita sewa? Muka bumi ni kita sewa. Kita kena anggap sewa. Kita kena anggap kita duduk ni atas rahmat Allah ni, atas nikmat Allah ni kita sewa. Jadi bayarlah. Bukan susah pun nak bayar. 2, 4, 4, 3, 4. Bayarlah. Okay? Bayar insya-Allah. Dan zikrullah jangan lupa. Apa pun, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.